Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to my channel. Salam satu Malaysia, salam PKP 3.0. Harap-haraplah pandemik ni makin lama makin beransur ya. Harap-harap kes untuk satu hari makin lama makin kurang ya. Dan semoga frontliner kita akan terus berjuang, kuatkan semangat untuk tempuh dugaan ataupun rintangan yang akan datang, insyaAllah. So, hari ni aku nak cerita sikit pasal cerita ni dia agak sedih sikit, tapi aku akan ceritakan juga. Cerita ni pasal seorang ibu yang berasal daripada Jepun sanggup tinggalkan anaknya bersendirian dekat rumah sehingga anaknya mati kelaparan. Seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak bernama Sanae Nakamura yang berumur 23 tahun. Muda lagi sangat muda. So dia mempunyai 2 orang anak, iaitu anak perempuan dia bernama Sakurao Hagi berumur 3 tahun, perempuan. Dan anak yang keduanya bernama Kaede Hagi berumur 1 tahun. Kecil lagi anaknya. Sejak penceraian dia pada bulan Mei 2009, Sanae yang membesarkan 2 orang anaknya dengan sendiri. Tapi dalam masa yang sama dia tak begitu gembira untuk membesarkan anak-anak dia. Sanae tak mempunyai masa dan kecenderungan untuk melakukan kerja rumah. Buktinya oleh logokkan sampah yang bertimbun di dalam apartmennya. Pada Januari 2010, Sanae Nakamura mula bekerja sebagai pelayan seks di rumah pelacuran. Dia merupakan seorang wanita yang penampilan menarik, dan pekerjaan itu mula merubah nasib dalam hidupnya daripada menjadi seorang ibu yang membosankan. Malah majikannya menyediakan apartmen untuk Sanae dengan anak-anaknya tinggal. Baik juga majikan dia sebenarnya, tapi perangai si ibu ni lah yang buatkan aku tak boleh nak brain. Kenapa dia boleh sanggup tinggalkan anak dia macam tu je. Pada Mac 2010, Sanae Nakamura mendapat teman lelaki dan mula menghabiskan waktu dengan teman lelakinya sehingga meninggalkan anak-anaknya di apartmen tersebut. Maksudnya dia keluar pergi dengan teman lelaki dia, tapi dia tinggalkan anak-anak dia dekat rumah dia sendirian tanpa makan dan minum. Korang bayangkan budak 3 tahun hingga 1 tahun tak diberi makan dengan minum. Kau rasa tak lapar ke dia? Aku sebab sikit lah. So situasi ni kerap berlaku. Teman lelaki dia ni tak tahulah tahu ataupun tidak yang Sanae ni ada anak-anak. Selepas beberapa hari, seorang jiran yang prihatin menghubungi pihak kebajikan Osaka untuk memberitahu bahawa ada terdengar tangisan daripada rumah Sanae ni. Dia terjerit, Mama, kau tak sedih ke? Setiap malam Panggilan telefon pertama yang dibuat oleh jirannya adalah pada 30 Mac 2010. Pada 31 Mac, 1 April, 2 April, 2 pegawai kebajikan mengunjungi rumah Sanae untuk melihat perkara dengan lebih lanjut lagi. So, jiran dia telefon pusat kebajikan Osaka untuk bagi tahulah yang dia terdengar malam-malam ada budak jerit daripada rumah si Sanae ni. Dia jerit, Mama. So dia call 31 Mac, 1 April, 2 April. Maksudnya 4 kali lah, 30, 31, 1 dengan 2 April. Dia call pusat kebajikan Osaka dia. Setelah 2 orang pegawai ni datang ke rumah Sanae, namun tiada siapa yang menyahut panggilan mereka. Maksudnya dia ketuk lah, mungkin dia ketuk. Halo, ada orang tak dekat dalam? Budak tu diam lah. Mungkin budak tu tak kenal kan, sebab tu dia diam. So 2 orang pegawai tadi pun balik berangsur. Sebab tak ada orang menyahut. Lepas tu tak ada dengar apa-apa daripada rumah tersebut. So, jiran dia call lagi pusat kebajikan Osaka ni seminggu kemudian pada 8 April 2010. 2 kanak-kanak malang tersebut masih menangis dan menjerit setiap malam. Mungkin lapar, mungkin haus, dengan keadaan gelap, tak buka lampu tengah malam. Takutlah diorang. So apa jadi? Pegawai-pegawai kebajikan yang sebelum ni pernah datang lagi sekali untuk cek benda yang sama, tapi still jadi yang sama. Tak ada orang menyahut, tak ada dengar apa-apa daripada dalam rumah. So diorang pun beransur lagi. Time ni aku sakit hati. Kau tak boleh ke nak pecahkan pintu rumah tu? Lagipun sampah-sampah dekat dalam rumah tu bau-bau busuk. Takkanlah kau tak boleh nak bau, betul tak?
Pegawai yang datang dekat rumah Sanai tu langsung tak temui bual pun jiran yang call pegawai tu. Tapi dia orang terus belah. Dia orang terus pergi. So jiran ni dia tak putus asa. Dia call lagi pegawai kebajikan Osaka tu. Buat panggilan yang ketiga pada 18 Mei 2010. Maksudnya hari tu dia call bulan 4, sekarang bulan 5 dia call balik. Lebih daripada 5 minggu selepas panggilan kedua dan 11 minggu selepas panggilan pertama. Kali yang ketiga, pegawai kebajikan pun datang. Benda yang sama juga, ketuk-ketuk tak ada orang menyahut, ketuk-ketuk tak dengar apa-apa pun daripada dalam rumah Sanai. So diorang tak buat apa-apa tindakan, beransur begitu saja buat kali yang ketiga. Kecuaian mereka itulah yang membuatkan dua orang adik-beradik ni meninggal macam tu saja. Aku rasa kalau diorang pecah pintu rumah tu masa awal-awal lagi, mungkin dua beradik ni boleh diselamatkan lagi. Pada awal Jun 2010, Sanai Nakamura datang rumah. Dia baliklah rumah dia kan. Dia balik rumah dia macam biasa, dia bawa makanan apa semua. Lepas tu dia beransur pergi dengan mengunci pintu apartmen dia dan meninggalkan anak-anaknya macam tu saja. Dan itu merupakan kali terakhir dia jumpa anak-anak dia yang masih hidup. Sehinggalah kedua-dua anaknya meninggal dunia. Ya Allah, sedihnya. Kenapalah wujud orang macam ni, ya Allah. Selepas lebih daripada 6 minggu, iaitu pada 29 Julai 2010, Sanai pulang ke rumahnya. Tetapi sebaik saja Sanai melihat anak-anaknya sudah pun tidak bernyawa, sudah pun mati, dalam keadaan yang sudah reput, dia sekali lagi meninggalkan rumahnya tanpa ada apa-apa langsung perasaan bersalah ke, kecewa, sedih ke. Anak engkau ni yang kau kandung 9 bulan ni, kau mati depan mata, kau tak rasa sedih? Keesokan harinya, pihak polis pun datang ke rumah Sanai lepas mendapati ada laporan mengenai bau busuk dalam rumah si Sanai. Siapa yang buat laporan? Jiran yang terlalu prihatin yang ke pusat kebajikan Osaka hari tu. Pihak polis pun memecah masuk rumah apartmen si Sanai Nakamura. Oh, dia masuk ikut balkoni. So polis masuk ke rumah apartmen Sanai menggunakan balkoni sebab pintu utama dikunci. Bila mereka masuk dalam rumah, mereka jumpa punca yang berbau busuk tersebut. Ni aku sedih ni. Bau busuk yang diceritakan oleh jiran si Sanai kepada pihak polis didatang daripada 2 orang mayat kecil dan merebut dalam keadaan bogel di tengah-tengah ruang tamu dan dikelilingi sampah sarap dengan ulat-ulat sampah. Ya Allah, sedihnya, ya Allah. Sanai Nakamura, iaitu nama sebenarnya Sanai Shimomura, ditahan pada 30 Julai 2010 dan kelihatan seperti tidak sama sekali menyesal atas perbuatannya dan menyesal apa yang berlaku. Tidak sama sekali. Okey, dia tak pernah menyesal. Dia tak menyesal pun. Tak ada tunjuk muka menyesal ke, muka sedih ke, tak ada. So dia cakap apa dekat media, dekat pihak polis? Dia cakap, sejak bercerai masa Mei 2009, saya menjadi penat untuk menjadi ibu kepada anak-anak saya. Saya mahukan masa lapang dan saya harap saya tidak mempunyai anak. Saya tahu mereka tak akan dapat teruskan hidup tanpa bekalan makanan dan air. Itu yang disampaikan oleh Sanai kepada pihak polis. Ya Allah, aku tak tahulah dia ni mak jenis apa. Sanai Nakamura dibicarakan di mahkamah daerah Osaka atas dakwaan membunuh anak-anaknya. Dia membela diri dengan mengatakan tidak bermaksud untuk membuat demikian kepada anak-anaknya apabila membiarkan mereka terkunci di apartmen tanpa sebarang makanan dan minuman yang ditinggalkan selama berminggu-minggu. Ya Allah, Hei, aku kalau jumpa perempuan ni, minta nyawa dia ni. Sanai kemudian mengatakan dia menyalahkan pengalaman buruknya ketika dia masih kecil, iaitu dicabul dan diabaikan.
membuatkannya tidak suka perkara yang tidak menyenangkan. Pihak mahkamah akhirnya menjatuhkan hukuman terhadap Sanae Nakamura dengan 30 tahun penjara. Aku rasa tak cukup 30 tahun penjara je. Aku rasa tak cukup. Dan mahkamah dekat sana buat peraturan macam tu kan, hukuman macam tu kan, tak nak, tak apalah, terima je lah. Berikutan putusan itu, Peguam Sanae Nakamura membuat rayuan pada 25 Mac 2013. Mahkamah Tinggi mengekalkan hukuman 30 tahun tersebut terhadap Sanae Nakamura. Hakim Yasuhiro telah menjelaskan bahawa perbuatan Sanae itu telah menyebabkan kedua anak-anaknya yang tidak bersalah itu maut. Beliau menilai hukuman yang diberikan oleh Mahkamah Daerah Osaka sebagai sesuai. Beliau juga menegaskan bahawa keadaan terdesak yang dihadapi oleh kedua-dua anak Sanae Nakamura yang kelaparan itu sebagai kematian mereka adalah sangat kejam. So itu saja untuk hari ini. Cerita sedih yang aku sampaikan ni. Siapa yang ada anak, siapa yang ada ibu, tolonglah hargai masing-masing. Tolong hargai ibu, tolong hargai anak. Jangan buat macam ni dekat orang yang tersayang. Harap-harap dijauhkanlah daripada kita semua, okey? Jangan ada perasaan benci pun. Orang cakap jangan ada perasaan benci lebih daripada rasa sayang tu. Siapa yang rasa marah, rasa tak nak jaga anak tu, boleh bagi kepada mana-mana yang berkemampuan. Okey. Okey, itu saja daripada hari ni, daripada aku. So nasihat aku, siapa yang ada ibu, siapa yang ada anak, tolong hargai mereka. Jangan lebihkan perasaan benci daripada sayang, okey? Semoga kita semua dijauhi daripada perasaan yang macam ni. Okey. Harap-harap daripada kita tak ada yang keluarkan perasaan macam ni terhadap ibu, bapa, anak. Okey. Okey, siapa yang suka video aku, tolong like, share and subscribe. Semoga kita akan jumpa di next video. Okey. Assalamualaikum. Bye.